senangnya. Jadi kita teruskan Sahabat Pagi Malaysia hari ini, hari Jumaat 4 Ramadan 1442 Hijrah. Kita akan bercakap mengenai infak Ramadan Yaman Kasih bersama dengan Ustaz Muhammad Ramadan Islam, Bendahari Pertubuhan Sukarela Yaman Kasih, yang mana program bantuan kepada masyarakat luar negara yang dihimpit derita terutama pada bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin pertama sekali boleh Ustaz sendiri terangkan mengenai pertubuhan Yaman Kasih ini dan apakah hala tuju Yaman Kasih ini pada bulan Ramadan ini sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun di RTM. Okey. Jadi untuk pengetahuan awal, Yaman Kasih sejak berlakunya pergolakan Yaman pada 2015 berlanjutan, alhamdulillah kita telah ditubuhkan pada tahun 2017. Dan alhamdulillah sampai sekarang lebih kurang 3 tahun. Jadi hasil daripada permintaan sahabat-sahabat kami dan juga kawan-kawan Dr. Rofa, pengurusi kami, untuk membuat bantuan kepada mereka yang di sana, kerana setengah daripada masyarakat Yaman yang berada di sini untuk menunjukkan rasa simpati mereka dengan apa yang berlaku di sana. Contoh program dan juga bantuan yang disalurkan di sana macam mana? Okey, alhamdulillah saya pada tahun 2017 saya sendiri pernah turun. Sebab di Yaman tu ada sedikit konflik Dia ada satu kawasan yang diperakui oleh kerajaan Jazirah Arab tu, yang sebahagiannya di belah selatannya tu dan di utara itu ada permasalahan sikitlah, kawasan-kawasan yang berlakunya peperangan. Jadi sebab saya pernah duduk di sana sekitar 8 tahun, jadi bermuamalat dengan orang-orang mereka tu, kita dah orang kata lebih fahamlah macam mana, walaupun berlaku konflik di antara mereka kan. Dah biasalah. InsyaAllah. Keadaan masyarakat. Ya, saya. Ya, dan kita juga ada tamu kita, Muhammad Anwar Taha, yang berada di talian Skype, merupakan aktivis sosial. Mungkin kita boleh berhubung dengan Tuan Muhammad yang telah pun berada di Skype. Assalamualaikum, selamat pagi. Wabarakatuh. Jadi Tuan, macam mana apa penglibatan Tuan dalam program pada kali ini, terutamanya untuk menyantuni rakyat-rakyat di Yaman ini? Okay, sebelum tu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada RTM 1 kerana sudi mengundang kami, dan juga terima kasih setinggi-tingginya kepada Yaman Kasih yang memberi kita kesempatan untuk menjalankan sedikit usaha untuk berkhidmat dengan orang-orang Yaman di sana. Jadi sebelum ini kami ada buat collection atau cari derma untuk negeri-negeri yang susah seperti di Rohingya, di Syria, di Gaza, dan juga tapi tahun lepas kita terpanggil untuk memberikan sedikit bantuan kepada Yaman. Jadi setelah saya selidik dan saya agak prihatin dengan NGO yang buat collection atau cari derma untuk Yaman, saya rasa yang terbaik adalah Yaman Kasih. Jadi setelah itu kami memutuskan untuk bekerjasama dengan Yaman Kasih, dan alhamdulillah sudah hampir setahun kita bekerjasama. Terima kasih Yaman Kasih kerana memberi kita peluang. Dan pasti setiap tahun Yaman Kasih memberikan bantuan kepada orang-orang Yaman di sana. Jadi apakah kelainan ataupun yang ingin ditengahkan pada tahun ini? Okey, pada tahun ini kami memfokus pada 4 perkara lah. Sebelum ni kami cuma bagi iftar jama'i ataupun kita kata bagi sumbangan untuk berbuka puasa. Tapi kali ini kita ada juga buka untuk duit hari raya istilahnya bagi anak-anak yatim ataupun anak-anak yang telah kehilangan ibu bapa mereka disebabkan berlakunya peperangan di sana, dan juga bantuan-bantuan seperti nutrisi juga. Itu seperti kita lihat di gambar tu, yang mana kanak-kanak yang telah berlaku sedikit permasalahan berkait dengan ekonomi, jadi kewangan mereka tak dapat nak diselaraskan dengan baik, sehinggalah mereka untuk nak makan sendiri pun tak mampulah, istilah kita kata kan. Okay. Maksudnya bantuan akan diberikan dalam bentuk keuangan instead of memberi bantuan dari segi kepakaran, contohnya
bagi doktor ataupun aktivis melibatkan perubatan. Jadi kami ada beberapa perkara kami pandanglah disebabkan kewangan juga perlu untuk mereka. Jadi kami bagi bantuan kewangan, susu, juga ubat-ubatan. Maka kami menyeluruh sebab kami ada wakil kami di hospital yang tempat berlakunya peperangan tu sendiri. Okay. Tuan Anwar sendiri apabila melihat dan juga terlibat dengan Yaman Kasih ini, bagaimanakah Tuan melihat perbezaan antara mungkin golongan ataupun negara-negara lain yang Tuan pernah santuni juga, contohnya macam Rohingya ataupun sebagainya, melihat keperluan ini berbeza, Yaman ini pula bagaimana? Ya. Yaman ini mungkin agak rapat dengan penduduk-penduduk Arab atau Singapura yang ramai di sini. Jadi kami terpanggil jugalah untuk memberi bantuan, sebab kita lihat kalau di Rohingya mungkin kesusahan ataupun dari tempat, tapi di Yaman ni agak disingkir, agak berkurangan daripada segi collection of funds, betul tak? Jadi kita terpanggil, kita tukar haluan daripada Rohingya, daripada Bangladesh, daripada Indonesia, kita tukar haluan sebab kita mendapati bantuan daripada luar negeri itu agak berkurangan khusus untuk Yaman. Jadi lebih baik kita fokus ke Yaman dahulu, memberi sikit bantuan, sementara yang lain ni kita kurangkan, bukan tidak ada tapi kita kurangkan dulu. Ya, jadi kita panggil, kita sudah buat projek seperti sumur, well kan itu, dan juga untuk anak-anak yatim di sana sponsorship, dan di sini kita dapat banyak support daripada keluarga, daripada teman-teman, daripada kenalan-kenalan yang di Singapura ni. Mereka mencari-cari sebenarnya satu badan untuk memberi bantuan kepada Yaman, dan alhamdulillah kita dapat Yaman Kasih. Ustaz mungkin boleh kongsikan, sepanjang setahun kita berada dalam pandemik ini, selalunya Malaysia antara negara pertama yang memberikan bantuan kepada negara-negara seperti ini. Bagaimana keadaan mereka menunggu bantuan daripada Malaysia selama setahun ini? Adakah mereka rasanya tu macam mana? Okey. Kalau kita tengok mungkin ada beberapa video mungkin kita dapat lihat, dan ni excited mereka tu apabila menerima bantuan tu. Contohnya kita tengok ada bantuan kita buat sahur kan, sebelum kita membuka pintu untuk bagi dia masuk tu, jadi kita susun dulu, bila dia buka je pintu langsung meluru masuk. Jadi nak menunjukkan rasa dihargai tu. Jadi itulah sebab kami bertungkus lumus supaya semua rakyat Malaysia insya-Allah berkongsi sekali lah. Macam sekarang ni ada wakil dari Malaysia di sana ataupun memang berurusan dengan orang Yaman saja? Ada beberapa orang wakil jugalah. Di antaranya bekas pelajar kami. Jadi dari segi pecahan masyarakat, orang tua ataupun orang muda ataupun kanak-kanak, siapa yang lebih terkesan dengan keadaan situasi sekarang? Untuk masa sekarang ni yang lebih terkesan, pada awalnya kita fokus kepada kanak-kanak lah. Awal kanak-kanak, kerana mereka tidak ada tempat untuk nak berlindung. Dan saya lihat 2-3 tahun kebelakangan ni, yang terakhir saya pergi 2019, saya pergi ke sana, jumlah orang kata peminta sedekah di jalanan tu makin banyak. Tidak seperti tahun 2015-2014 yang kemarin. Dan musim yang paling krusial di Yaman adalah ketika musim sejuk, betul tak? Ya, saya. Jadi bagaimana keadaan bantuan yang diberikan pada waktu ketika sejuk itu? Pertama dari segi perubatan itu pasti. Kedua dari segi makanan itu pasti. Dari segi kelengkapan keperluan, blanket, jaket dan sebagainya. Jadi ialah disebabkan putusnya hubungan mereka di antara negara-negara luar, maka kebanyakan yang kita tahu Yaman ni banyak mengimport barang daripada luar lah. Dia tidak ada kilang ataupun alatan untuk nak buat bahan baju. Jadi bila kita tengok ada ketika tu sehingga mana kotak-kotak lah menjadi orang kata lapik tidur mereka, selimut mereka. Begitu susahnya mereka di sana, ya. Selimut itu sangat penting, sangat krusial buat masa ini untuk mereka. Waktu sejuk itu adalah cabaran yang paling utama. Setiap pemberi bantuan sekalipun, memang itu adalah musim yang paling
krusial lah untuk mereka untuk memenuhi keperluan mereka. Sekurang-kurangnya mereka dijaga dari segi kesihatan, makanan dan juga perubatan. Mungkin kata-kata akhir sendiri pada Ustaz apabila kita melihat kepada situasi yang berada di Yaman ini dan juga berada di Malaysia ini. Mungkin kita mulakan dengan Tuan Anwar dahululah. Situasi yang berada di Yaman, situasi yang berada di Malaysia ini apabila kita melihat pertama pandemik COVID-19, yang kedua kita nak hantar bantuan itu pun ada SOP dan juga mungkin terlambat sedikit ataupun bagaimana? Betul, ada hadis mengatakan infak wa yunfik lah. Saya menyeru semua kalau kita dapat memberi sedikit bantuan kepada Yaman supaya meringankan beban mereka dan support Yaman Kasih yang saya rasa amat boleh dipercayai. Jadi kita di sini sangat-sangat bersyukur dengan nikmat yang kita berikan walaupun dalam keadaan pandemik 19 ni pun tidak ada masalah dengan makanan, dengan pakaian apa segala macam. Jadi kat sini kita harus prihatin kepada saudara-saudara kita yang ada di Yaman, terutama anak-anak kecil yang sangat-sangat susah. Jadi kalau kita memberi sedikit bantuan, saya rasa mereka akan berdoa dan berterima kasih sangat kepada kita. Itu aja. InsyaAllah. Ustaz perlu bagaimana? Okey, jadi saya lebih-lebih lagi kita sekarang ni berada di bulan Ramadan, bertepatan pula pada hari Jumaat. Maka saya menyeru seluruh rakyat Malaysia dan juga Singapura untuk sama-sama menyumbang seperti mana Nabi SAW begitu, man fattara sa'iman falahu mithlu ajri fa'ilih. Jadi siapa yang bagi orang buka puasa, maka dia akan mendapat ganjaran apa yang dilakukannya. Dan saya juga menyarankan kepada rakyat-rakyat Malaysia supaya jika tidak kemampuan untuk menyumbangkan bantuan seperti duit dan sebagainya, boleh kita memberitahu khabar kepada kawan-kawan kita bahawasanya ada satu negara yang mana tidak diperhatikan. Jadi bila kita lakukan benda ni juga sabit dengan Nabi SAW kata man dalla ala khair kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan pun dia akan mendapat ganjaran. Itulah hasrat saya. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Ramadan Roslan, Bendahari Pertubuhan Sukarela Yaman Kasih, dan juga tetamu kita di Skype Tuan Muhammad Anwar Taha, aktivis sosial yang kita hubungi melalui Skype. Kita bercerita mengenai infak Ramadan Yaman Kasih. Kita doakan supaya sahabat kita di sana berada dalam keadaan terbaiklah untuk kita sekurang-kurangnya menambut Ramadan, dan insya-Allah kegembiraan Syawal itu akan menjelma. Selepas ini kita akan ke Melaka, akan kita Amalina sudah pun bersedia. Bicara tentang penguatkuasaan MKN Melaka.